أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم امين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala pujian, segala pujaan dan sanjungan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi hari ini di Dewan Asas ni untuk kita meneruskan perkongsian ilmu kita dalam kita membaca tadabbur ilmu dan amali surah Al-Fatihah. Kita dah sampai ke muka surat yang ke-7, betul? Pada muqaddimah penulis. Pada minggu lepas kita dah pergi tengok pada pengertian ringkas. Muka surat 6 tu ada pengertian ringkas tadabbur. Okey. Memerhati, meneliti, mempelajari, mengkaji, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Okay, izinkan saya petang ni, saya nak jelaskan sikit tapi tak dalam buku. Sebab ada orang kongsi dengan saya satu maklumat yang penting mengenai apa yang kita perlu faham antara tafsir dan tadabbur. Sebab istilah tadabbur ni dia baru je nampak. Walaupun dalam Quran 1400 lebih dah ada kalimah tadabbur tu. Tapi kita lebih pada tafsir. Tafsir, dan banyak ditulis kitab-kitab tafsir, berjilid-jilid kitab-kitab tafsir. Dalam berbagai bahasa. Tapi tadabbur ni dia datang kemudian. Dari satu sudut bila saya melihatnya, dia adalah hikmah Allah SWT. Dia mengendaki perkara ini berlaku tepat pada masanya. Tepat pada masa, tepat pada keadaan. Bila Allah Ta'ala mengendaki sesuatu itu berlaku, dia akan berlaku pada masa dan keadaannya, dan dia mengandung hikmah yang banyak. Dulu orang sibuk dengan mengaji kitab tafsir. Sekarang ni orang tak ada masa untuk mengaji tafsir. Tapi orang kita mula cenderung kepada tadabbur. So apa bezanya? Adakah kita boleh tinggalkan tafsir terus ambil tadabbur? Apakah kita tidak boleh bertadabbur kalau kita tak ada tafsir, tak faham tafsir? Ada juga orang timbulkan isu ni. Kata dia tafsir pun tak tahu nak tadabbur Quran. Jadi saya nak share, mungkin saya harap dia menjadi manfaat untuk saya dan semua. Pertama sekali, poin utamanya, tafsir itu adalah proses tadabbur. Tafsir itu adalah proses, tadabbur itu adalah matlamat. Tafsir itu proses kita memahami Al-Quran dalam berbagai sudut, berbagai disiplin ilmu. Tafsir itu ada berbagai disiplin ilmu dia. Dia umpama jalan yang kita perlu lalui untuk sampai pada matlamat kita itu tadabbur. Hasil daripada pemahaman penghayatan tafsir akan wujudlah tadabbur itu. Secara ringkas, yang pertama, tafsir adalah proses, tadabbur adalah matlamat. Yang kedua, tafsir dikatakan sini tafsir perbuatan intelektual, tadabbur perbuatan emosional. Apa agaknya dimaksudkan oleh penulis ini ataupun yang mencatatkan ringkasan ini? Nak tafsir ni kita perlu pada tahap kemahiran ilmu yang tinggi. Penguasaan berbagai bidang ilmu, bahasa Arab, bahasa itu, untuk diri sebagainya, terlalu banyak. Jadi ini golongan intelektual. Bukan kita bukan intelektual, tapi memang itulah dia. Dan bukan mana orang belajar dari bentuk orang yang tak intelek. Tapi dia lebih kepada bagaimana jiwa kita menghayati. Jiwa kita tersentuh dengan sentuhan-sentuhan kalam Allah ini. Dia lebih ke situ. Tafsir nampak serius, hukum hakam begitu begini.
Tadabbur dia tidak meletakkan hukum sebagai dia punya ukuran dia. Tetapi bagaimana kita nak menghayati dan kita dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, kemahuan dan kehendaknya, hukum makam, pengajaran di dalam Al-Quran. Tapi ingat, tak boleh tinggal tafsir macam mana pun. Mesti ada satu golongan daripada umat Muhammad ni semakin mendalami ilmu tafsir. Dia tak boleh semua nak jadi ulama tadabbur. Dia tak ada bunyi ulama tadabbur tak sedap. Kalau ulama tafsir sedap bunyi dia. Kan tadabbur ni kan. Jadi kita hilang roh kejiwaan dengan Al-Quran. Bila kita terlalu fokus melahirkan orang yang hanya mahir menghukum, tentang hukum hakam. Okey? Menceritakan tentang asbabun nuzul semata-mata ataupun sebagainya. Kita hilang jiwa, roh kejiwaan dia memang pada Al-Quran. Akhirnya orang beralih Al-Quran bila dia nak jadikan Al-Quran satu bahan untuk emosi dia pergi pada taranum, dia pergi pada situ, qiraat, tersentuh hati dan perasaan. Kan? Rasa khusyuk, sedap, zuk, dia pergi situ. Sedangkan bukan itu. Sepatutnya pergi pada penjiwaan Al-Quran itu lagi pemahaman untuk praktikal kehidupan kita. Itu yang sepatutnya. Itu yang sebenarnya tadabbur itu. Dia kata bukan emosional ni mana kita jadi orang yang emosi, yang terlalu perasaan, tapi menjiwai yang sesuai dengan ayat yang saya sebutkan. Kalau Allah sebut bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah yang jelas yang berada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Bila dia berada dalam ni, dia akan mewarnakan kehidupan kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita, perbuatan kita, bahkan sampai pada kemahuan, kecenderungan kita. Kita punya minat, hobi, desire, itu orang putih kata lah, akan mengikut acuan pemahaman Al-Quran ini. Suatu para sahabat dipanggil Al-Quranul Hayy. Mereka dipanggil Quran yang hidup. Orang bukan Islam nak tahu apa ada dalam Quran, mereka cuma melihat bagaimana kehidupan para sahabat. Di mana-mana akan nampak Al-Quran itu hidup dalam kehidupan mereka. Ketika di rumah, ketika di pasar, ketika tempat kerja, ketika bermusafir, bermukim. Maka orang kenal Islam melalui kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. So, mereka ada Quran yang hidup, yang bergerak. Itu hasil tadabbur mereka. Dan para sahabat memang mereka mentadabbur Al-Quran, kerana penafsir Al-Quran ketika itu hanya Rasulullah SAW. Dia yang bertafsirnya. Maka mereka ambil inti daripada tafsiran yang mereka belajar Al-Quran daripada Rasulullah SAW untuk diamalkan. Dan mereka menjiwai sungguh. Hidup dalam kehidupan mereka, kata-kata mereka, kehendak mereka, semuanya mengikut Al-Quran. Suatu Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman seseorang daripada kamu, sehinggalah menjadi hawa nafsu dia itu adalah mengikut apa yang aku bawa, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu natijah yang paling tinggi yang kita nak capai. Kita kena tak cerita, biar nanti apa saja. Sebab apa yang aku minum pun yang ditentukannya bukan oleh lidah aku, bukan main taste, bukan main lidah, tapi oleh Al-Quran. Apa yang aku makan pun begitu. Diet aku, kehidupan aku, bukan itu. Tapi semua apa yang terkandung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan tafsir, perbuatan intelektual, tadabbur, perbuatan emosional. Lebih kurang gitu penjelasan. Jadi benda ni nampak terlalu ideal dari satu sudut, tapi benda ni bukanlah begitu. Terbukti kita ada 3 kurun yang terbaik yang kehidupan mereka adalah Al-Quran. Seperti saya sebut tadi, mereka adalah Quran yang hidup. Apa yang saja yang kita nak faham tentang Quran, kita lihat hayatus sahabah, kehidupan para sahabat, bagaimana mereka. Sebab itu yang ketiga. Yang ketiga, tafsir untuk menambah ilmu berkaitan wahyu ini. Adapun tadabbur untuk menambah amal. Ramai yang berilmu tafsir Quran, tapi segi amalannya belum tentu lagi. Dia mahir, ada kelulusan dalam bidang tafsir, tapi dia mungkin belum tentu dia beramal. Tapi orang yang menjadikan tafsir sebagai laluan untuk sampai matlamat bertadabbur, maka akan dilihat hasilnya pada amalan dia.
So, kita belajar praktikal. Sebab tu saya namakan tajuk pun tadabbur ilmu dan amali. Ada sikit sentuhan tafsir dan ditutup dengan amali tadabbur setiap yang kita ayat-ayat surah yang kita kaji. Itu dia punya yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, tafsir untuk mereka yang berkeahlian. Ahli tafsir. Tadabbur tuntutan pada semua kaum muslimin tanpa ada pengecualian. Bukan semua orang yang boleh jadi ahli tafsir, tapi semua kita wajib beramal dengan Al-Quran. Tadabbur tu kan berkaitan dengan amalan. So kita wajib. Tak kata saya tak boleh kata saya bukan ahli tafsir jadi saya tak ikut Quran. Tak, kita semua. Ini satu perkara yang saya selalu sebut. Betapa kita ni tergamak menyebut, kadang-kadang orang tanya kita ke agama, sorry lah, saya tak tahu pasal agama lah. Saya bukan ustaz. Patutnya perkataan tu tak keluar daripada kita. Why? Sebab agama tu Islam tu kita. Kita orang Islam, tapi kita tak tahu tentang Islam. Kita begitu rasa, okey, saya tak tahu, you tanya ustaz lah. Tak rasa bersalah, tak rasa galat. Kata kita orang Islam. Jika saya seorang doktor, buka klinik, bukan main tulis rawatan yang saya boleh bagi, itu orang datang, kan, doktor suruh rawat saya. Saya tak tahu sebenarnya. Saya tak boleh merawat. Kenapa awak cakap awak doktor kalau tak boleh merawat? Kenapa awak kata awak Islam kalau awak tak tahu tentang Islam? Ini masalah besar hari ni. Orang Islam pun tak tahu tentang Islam. Akhirnya diserah pada seorang tertentu. Ustaz yang tahu Islam. Itu ustaz berkaitannya Islam. Islam tu ustaz tu Islam. Saya orang awam. Kita tak boleh macam tu. Jadi kita tak mungkin, kita tak perlu, bukan kita tak perlu, kita ni yang dah macam ni, kita taklah nak jadi ahli tafsir. Tapi setiap pada kita wajib beramal dengan Al-Quran. Sebab kita orang Islam. Jadi kita kena tahu, kena ada ilmu tentang Al-Quran. Itu yang masuk dia tu. Dia katakan, tanpa pengecualian. Tadabbur ini ada tuntutan pada semua kaum muslimin tanpa pengecualian. Kemudian tafsir untuk mengajar orang lain dengan pengetahuan yang sebanyak mungkin. Agar dapat dicapai. Tafsir ini pengusian ilmu yang banyak tentang berbagai disiplin ilmu, bentuk-bentuk perbahasan di dalam ayat Quran. Adapun tadabbur untuk memuhasabah diri sendiri, sekadar termampu untuk difahami dirinya sendiri. Kita nak ajak masing-masing tadabbur diri sendiri. Ingatkan diri kita sendiri. Kita tidak buku belajar tadabbur bukan nak jadi nak jadi apa guru tafsir, tidak. Dia lebih untuk kita. Sebab tu saya kalau pelajar kita, orang yang umum macam kita ni, saya fokus pada tadabbur. Sebab kita tinggal masa untuk beramal. Sisa-sisa masa kita ni bukan lagi untuk nak mencari ilmu yang banyak, yang luas itu, tapi kita nak beramal dengan apa yang kita boleh amal sekarang. Itu je. Tinggal itu je. Sebab masa kita terlalu singkat. Tapi kalau anak-anak muda, kita bagi dia peluang mereka belajar betul. Belajar bahasa Al-Quran, belajar itu, belajar ini. Masa sebagai manusia, jangka masa mereka panjang untuk mereka sampai ke tahap yang lebih baik daripada kita. Jadi kita ni lebih baik kita tadabbur. Sebab tadabbur mengajar kita nak buat apa. Dan kita harap amalan terakhir kita sebelum Allah mengambil kita, itu amalan yang terbaik yang kita buat. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya senyap amalan yang dikira insya-Allah Taala ada amalan yang terakhir kita buat. Jadi kita ambil semampu mungkin. Kadang-kadang yang bercakap ni pun cakap tapi dia tak dapat buat juga dekat semua. Tapi kita tahulah aku kena buat macam ni. Dan sepatutnya begini. Daripada aku tak tahu langsung sehingga aku tak buat apa-apa. Jadi baik kita tahu. Kena tahu juga. Dan kita kena berusaha. Dan kita yakin kita tak mampu nak buat semua. Sebab kita manusia. Dan Allah tidak menuntut kita buat semua. Allah tak menuntut kita buat semua. Allah hanya menuntut kita buat apa yang kita mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada manusia kecuali satu yang terdaya bagi dia. Dia mampu, dia tidak boleh menjadikan ini sebagai alasan dia tak buat. Saya tak mampu, saya nak solat subuh Ustaz. Itu tak boleh lah. Itu tak ada kompromi. Saya tak mampu, saya kalau setakat maghrib isyak tu okey lah Ustaz. Saya free, time ada. Okey lah, tapi nak subuh, saya nak kerja-kerja, pergi kerja, nak apa semua. Saya tak boleh. Jadi saya tak bersalah Ustaz, saya tak mampu. Bukan macam tu kerana semua apa yang Allah syariatkan pada kita, diperintah pada kita itu, semuanya dalam kerangka kemampuan manusia.
Tapi manusia itu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta, dijadikan Allah sendiri dalam keadaan dia lemah. Maka Allah sediakan beberapa apa dipanggil option, pilihan-pilihan tertentu dalam amalan-amalan tertentu. Ada orang dia mampu bangun malam. Ada orang mampu bangun malam. Dia boleh automatik pukul 4.30 dia bangun dah. Dia boleh solat. Ada orang tak boleh bangun. Tapi dia boleh jaga apa dia? Solat duha. Siang hari dia boleh buat kerja kebajikan. Dia boleh bersedekah dan sebagainya. Dia mungkin tak mampu bangun malam. Tapi bangun malam itu satu yang terbaik selepas yang fardu. Jadi ada dia punya option. Mana kita mampu buat. Pilih satu amalan yang betul, yang benar dan kita istiqamah. Walaupun sikit. Selepas yang wajib lah. Wajib tak ada kompromi. Yang selepas tu. Supaya kita dapat merasakan apa peluang bila kita kembali pada Allah, kita kembali dengan berbagai qalbun salim tu. Hati yang sejahtera. Allah tahu kita lemah. Sebab tu banyak dipanggil rukhsah yang Allah bagi. Dalam perkara wajib Allah tentukan rukhsah. Boleh jamak, boleh qasar, boleh qada, puasa dan seumpamanya. Ada banyak yang Allah benarkan untuk kita. Tak dengar? Suara saya tak dengar. Saya memang begitu orangnya. Baik, apa tadi? Okey, jadi untuk amalan kita lah, kita ku anfusakum. Ni ada ayat tu kan? Ku anfusakum. Dia bermula pada diri kita. Itu amanah pada setiap kepala, setiap individu. Ku anfusakum wa ahlikum narah, dan ahli keluarga kamu yang terdekat. Itu pun kita masih lagi diberi peluang. Fazakir in nafa'at zikra. Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Kalau kita bagi peringatan mudaratnya besar, kita bersabar dulu. Kita berdoa kepada Allah, serahkan kepada Ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan, pada keluarga aku, berikan. Jangan terus kita nak push paksa orang. Sebab hidayah tu milik Allah. Menyampaikan tu tanggungjawab kita dalam mengikut kemampuan dan keupayaan kita. Tapi hidayah milik Allah. Jangan kecewa, jangan tinggalkan kerja menyampaikan kerana tak sampai hidayah pada orang yang kita sampaikan. Teruskan. Senjata paling kuat ialah doa. Doa kepada Allah. Bagaimana Allah, engkau bagi aku hidayah hari ini. Aku datang belajar dalam sebuah segi halangan yang berbagai. Kau bagi kekuatan kepada aku. Berikan juga kepada orang-orang yang aku sayang, orang kasih daripada keluarga aku sendiri. Jangan lupa doa ni. Pasti Allah akan bagi kita jawapan yang kita akan gembira di dunia dan akhirat. Itu kena bersangka baik. Tapi bukanlah dalam short term. Kena sabar. Dia macam mana? Minta tolong Allah mesti ada sabar. Wasta'inu bisabri. Sabri wassalah. Salah tu mesti doa. Sabar dan doa. Jangan putus asa. Tak lama pun kita. Kita nak tunggu lama tidak. Kita semua ni tak lama dah. Umat Muhammad ni tak lama dah. 60, 70. Dan tu je. InsyaAllah. Tapi kalau ada lebih pun, nikmat Allah bagi bonus daripada Allah SWT. Kemudian apa lagi? Itu perkara yang berapa tadi? Kesimpulannya, ialah tafsir merupakan salah satu cara untuk kita tadabbur atau memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Pernah saya dipertanyakan bila ada orang faham begini, dia kata begitu saya tak boleh belajar tadabbur lagi Ustaz. Kenapa? Sebab saya belum belajar tafsir. Okey. Saya tidak boleh belajar tadabbur lagi sebab saya tafsir tak belajar lagi, macam mana? Sebab kata kesimpulannya, tafsir merupakan salah satu cara untuk kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur atau memahami ayat Al-Quran dengan lebih mendalam. Okay. Kita boleh selesaikan isu tersebut. Okay. Kamu perlu guru yang tahu tentang tafsir. Dia mengajar kamu tafsir, lalu kamu memahami dan dapat mentadabbur Al-Quran. Bila kata saya mengajar tadabbur, itu istilah je. Istilah je. Tapi istilah yang syar'i. Sebab ada dalam Quran. Hakikatnya kita tafsir, cuma tidak mendalami tafsir tersebut. Seperti yang dilakukan oleh ahli tafsir atau pelajar-pelajar tafsir ini. Jadi kita jangan bagi alasan lepas ni saya tak datang kelas ustaz, saya nak cari ustaz tafsir dulu. Dah kita belajar dengan ustaz tafsir, saya datang cari ustaz, kita belajar tadabbur. Jangan takut. Ini just penjelasan saja. Manakala tadabbur pula boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Kita boleh mentadabbur dengan berbagai cara seperti tafsir. Tafsir kaitan surah sebelum dan selepas surah. Kaitan ayat sebelum dan selepas ayat. Tema surah. Kaitan dengan sirah Rasulullah SAW
dan macam-macam lagi. Sebab tu dalam buku ni saya ada buat format yang saya beritahu. Walaupun kita tak sentuh semua, tapi sebahagian daripada laluan untuk kita sampai ke tadabbur, kita terpaksa juga sentuh sikit-sikit kaitan-kaitan tafsir, ilmu kaitan tafsir. Saya akan sentuh dalam buku ni. Okay? Satu ayat saja jika dilakukan tadabbur pada makna ayat berkenaan, seseorang itu boleh mendapat hidayah dari Allah, insya-Allah. Sebab Al-Quran itu semuanya hudan. Semuanya adalah hidayah. Ada tak? Dengar tak? Dengar tu ayat ni. Ini tak payah? Ini tak payah. Tak perlu, okey. Kita tadabbur satu ayat. Sebenarnya petunjuk Allah Ta'ala tak perlu pada 1400 surah. Tak perlu. Nak kena kata baru dapat hidayah. Satu ayat, jika Allah buka hati kita, letakkan cahaya petunjuknya, itu tidak cukup untuk kita dapat menguasai apa dia tanggungjawab kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan Al-Quran. Kita akan dapat. Allah akan bagi petunjuk. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang dia beriman dengan Allah, Allah yang akan beri hidayah dalam hati dia. Tak perlu, kita akan tengok orang biasa-biasa tapi subhanallah penghayatan agama dia biasa-biasa. Dia bukan ustaz, bukan tok guru. Bahkan kadang-kadang keyakinan dia tu lebih pada orang yang mempunyai kelulusan agama yang tinggi. Dia sudut tawakalnya, sabarnya jauh lebih baik. Ustaz memang tak sabar, saya pun tak sabar. Kan? Bagi masa pendek nak suruh cakap banyak, lepas tu saya marah, mesti tak berhati kan? Memang tak berhati, tapi ada orang dia okey. Dia tak ada masalah. Dia orang biasa-biasa saja. Masa tak pernah kekang dia, masalah tidak pernah menimbulkan kegelisahan pada dia. Kita jadi ustaz ni, kita tengok budak kita, anak murid kita malas, kita dah gelisah. Anak murid kita tidur, kita dah marah. Kan? Itu kata nikmat hidayah Allah. Allah bagi. Kadang-kadang kita tak sedar. Tak sedar betapa kita telah dipilih, diberikan petunjuk daripada Allah. Kan? Kerana tak sedar. Sebab kita rasa, aku ni siapa? Aku ni orang biasa-biasa, aku bukan ustaz, bukan tok guru. Padahal boleh jadi kita lebih baik. Tapi jangan cari-cari sangat, nanti kan terasa baik sangat kan. Tapi nak bagi tahu je, kita nak bagi tahu je sebenarnya setiap kita ni Allah tak akan sia-siakan. Sama mana kita jujur, mahukan Allah Ta'ala, mau beriman dengan dia. Allah tak akan sia-siakan kita. Allah akan nilai kita walaupun sebesar zarah. Dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang. Jangan bimbang. Tapi kita mesti ada kesungguhan untuk mendekati kasih sayang dia. Kita kena mesti sentiasa berada di laluan, di lorong-lorong yang akan membawa kita kepada kasih sayang Allah. Jangan kita duduk tempat lain tapi mengharapkan kasih sayang dia. Kita tetap atas maksiat, atas kemungkaran, atas kelalaian, tapi duk mengharapkan kasih sayang. Itu tak mungkin jadi. Third, menguasai sebuah kitab sekalipun namun tidak dilakukan tadabbur, ini kitab tafsir, namun tidak dilakukan tadabbur, seseorang boleh diperumpamakan sebagai, ini keras ni, namanya orang marah, al-himar. Tahu himar? Orang putih kata donkey, keldai. Ada dalam surah Jumu'ah kan, masalul ladzina hamilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Ayat tu beritahu pada kita, kalaupun kamu hebat, boleh mensyarah, menjelaskan, menghuraikan, bahkan menghafal kitab-kitab, tapi jika kamu tidak mengamalkannya, kamu tidak beza dengan keldai yang diletakkan di belakangnya buku-buku yang banyak, memikul membawa. Dulu orang bawa buku naik keldai, pindah sana kemari, bawa sana, bawa hantar kemari. Dialah dia, apa dia panggil sekarang yang pakai radio tu, dialah okey, dia hantar barang, buku apa semua, tapi dia tak tahu apa benda pun yang dibawa di atas badan dia itu. Jadi jangan jadi himar. Itu bezanya. Kita tak perlu nak menguasai. Kalau Allah bagi, Allah pilih kita tu, dia bilang Allah pilih ada di kalangan umat Muhammad ni akan mahir dan menguasai berbagai bidang, ulama-ulama, tokoh-tokoh tertentu. Kita tak tapi kita lebih kepada nak dapat apa yang kita ada, kita faham dengan betul dan kita amalkan, supaya kita tak jadi himar, jangan jadi keldai. Itulah dia. Jika seseorang itu memasuki proses tafsir dengan lebih mendalam, dengan segenap keahlian dalam bahasa Arab, menyingkap rahsia-rahsia bahasanya, dan kemudiannya tidak meninggalkan tuntutan tadabbur pada setiap makna yang diperolehnya, pada waktu inilah keadaan ilmunya mengenai makna-makna ayat kitabullah membawanya kepada satu perasaan yang tidak boleh lagi diungkapkan dengan perkataan.
bahwasanya ini adalah kalam Allah yang benar-benar ditujukan kepada dirinya sendiri. Dia akan jadi macam ayat ke atas. Ada ayat apa dia kata? Apa asas ni sebut apa? Ni. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Okay? Dia akan jadi macam tu kesudahannya. Orang yang berilmu di sisi Allah Ta'ala bukan orang yang banyak maklumat, banyak information, banyak knowledge dia, banyak kemahiran dia. Di sisi Allah itu bukan orang yang berilmu di sisi Allah. Allah sebut innama, sesungguhnya tidak lain. Yakhshallaha, yang takut akan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, adalah di kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Jadi kalau kita nak faham bahasa kita, orang-orang yang berilmu itu adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Itu ya. Itu bahasa kita, bahasa ikut kepahaman mudah kita. Bahasa Arab dia dahulukan ada dia berlakukan, tapi bahasa kita, orang yang berilmu itu siapa? Siapa pun kamu, apa pun keadaan kamu, kamu jika takut pada Allah, kamulah orang yang berilmu di sisi Allah SWT. Walaupun kamu bukan ustaz, bukan tok guru, kamu bukan anak tok guru, kamu tak hafal Quran, kamu tak tahu bahasa Arab, tapi kamu takut kepada Allah, kamu adalah orang yang berilmu di sisi Allah Ta'ala. Itu saja. Semua kita layak menjadi orang yang takut pada Allah. Semua kita layak. Ya? Dan kita tahu realitinya, yang dikatakan orang ilmu, orang yang dikatakan ustaz, ahli agama pun ramai juga yang nak takut kepada Allah. So, apa yang dia tahu, knowledge dia, maklumat yang dia ada tidak jadi ilmu lagi. Sekadar maklumat saja. Kalau dia jadi ilmu, maka hasilnya ialah takut kepada Allah. Itulah dia. Indahnya. Bila kita dah, jiwa kita ni memang jiwa yang takut kepada Allah, kalam-kalam Allah ni, dia akan meresap masuk dalam darah-darah kita. Itu kita jadi ahlullah wa khassatuhu. Kita akan jadi ahli Allah. Okay? Dan juga VVIP di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Okay? Kita perlahan-lahan. Ini jadi motivasi, bagi motivasi sikit. Jadi terima kasihlah kepada mereka yang menyusun kata-kata yang indah ini. Nah, baik. Kita balik pada buku kita. Boleh ya? Muka surat 7. Perenggan yang mana tu? Kita baca daripada awal lah. Sering juga bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Walaupun ada ulama kata bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab, dia bahasa Quran. Kerana orang Arab sendiri pun kalau dia bercakap, dia tak ada tajwid, dia tak ada guna, dia tak ada qalqalah, dia tak ada idgham. Ya? Dia tak ada. Bila bahasa perbualan orang Arab ni, dia tak berkait dengan perkara-perkara sebut hukum-hukum tu. Hanya bahasa Al-Quran sahaja yang mengandungi semua peraturan ini, tajwid ni. Jadi ada sebagai ulama yang kata bahasa Arab dan bahasa Quran memang berbeza. Ada perbezaan dia. Cuma orang Arab mereka bahasanya bahasa Arab. Dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, mengikut dia punya apa dia panggil? Al-Quran itu bahasa itu kerana bahasa Arab mengikut bahasa wahyu. Itu beza. Bukan bahasa perbualan. Bukan bahasa seharian kita. Dia bahasa wahyu. Kalau bahasa percakapan ni lebih nak menyampaikan maklumat. Kita bercakap untuk menyampaikan maklumat. Tapi bahasa wahyu dia lebih daripada itu. Kalam Allah lebih daripada itu. Dan bahasa wahyu adalah bahasa ubudiyah, ibadah. Bahasa Al-Quran bahasa ibadah. Sebab tu kita kalau baca salah dalam solat dan sebagainya, ahli fiqh akan mula persoalkan. Bacaan kamu tak betul. Ada lahnun, ada itu, ada ini. Tapi dalam perbuatan, dalam bahasa kita tak ada masalah. Dia tak ada hukum. Kamu dosa cakap tak ada. Tak ada. Tapi bahasa Al-Quran, bahasanya bila kita sebut, kita salah baca, kita kalau dengan sengaja, kita berdosa. Itu beza dia lah. Kita sering juga bahasa Al-Quran jadikan tembok yang menghalang dari mentadabbur kalam Allah Ta'ala ini. Kerana Allah Ta'ala menukar Al-Quran dalam bahasa Arab, bukanlah untuk menjadikannya sebagai satu kesukaran dan kesulitan kepada golongan manusia yang bukan berbangsa Arab. Itu ajam. Kita ni panggil ajami.
orang-orang ajam yang bukan bangsa Arab. Okey, 6. Seperti kita daripada mempelajarinya. Bahkan tujuannya tidak lain melainkan agar kita berusaha mempelajarinya dengan menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakannya. Allah bagi kita Al-Quran itu kan bahasa Arab, bahasa dia, supaya kita gunakan prasarana yang telah disediakan untuk kita. Semua manusia ni Allah bagi akal. Kalau kita kata akal kat sini lah, tapi sebenarnya akal di sini. Tapi kita dah terbiasa akal tunjuk sini. Sebenarnya akal tu di hati. Akal tu di hati. Okay? Tapi kita rasa tunjuk sini. Sini otak. No, bukan akal. Al-aqlu fil qalb. Akal itu di hati. Jadi Allah dah sediakan kita prasarana untuk kita boleh belajar. Buktinya, lihat hari ni. Walaupun kita orang Melayu, kita boleh cakap bahasa Inggeris. Macam mana guna bahasa Inggeris? Saya belajar lah. Saya guna kotak lah. Saya belajar, saya study. Betul tak? So, boleh cakap bahasa Inggeris. Boleh jadi ada yang tahu bahasa Perancis. Boleh jadi ada bahasa Mandarin. Saya belajar bahasa Mandarin. Penting Ustaz sekarang ni. So, awak gunakan prasarana yang Allah bagi untuk kaya awak tak, awak dapat tak? Allah bagi. Saya minat matematik. Saya minat itu. Jadi kita gunakan. Tapi sayangnya kita tak guna itu untuk Al-Quran. Itu sepatutnya mula yang paling utama untuk kita berikan tumpuan fokus kita memanfaatkan prasarana yang Allah berikan itu, iaitu akal itu adalah untuk kita memahami Al-Quran. Itu yang sepatutnya. Bila kita itulah laluan kita bermula dengan Al-Quran, yang lainnya, ilmu-ilmu lain kita tidak akan ketinggalan. Bahkan dia akan menjadi satu yang bermanfaat untuk kita. Bila kita faham Al-Quran, kemudian kita ada ilmu lain, ilmu kedoktoran ke, engineering ke, apalah ilmu-ilmu ni, dia pasti akan memelihara amanah kita terhadap ilmu kita yang lain tersebut. Sebab bila kita memahami Al-Quran, kita jadi orang yang takut pada Allah, maka kita tidak akan melakukan perkara yang khianat dalam amanah dan tanggungjawab kita lain dalam bidang-bidang kemahiran kita. Ini hari ini tidak kan. Kita belajar tanpa ada cahaya ilmu, yang itu takut pada Allah. Jadi bila kita jadi profesional, maka datanglah jenayah berkepala putih, orang kata. Kan, orang-orang profesional boleh buat jenayah dia lebih pandai. Sebab dia pandai. Jadi walaupun dia buat benda yang zalim, nampak profesional, maka tak salah. Okay? Jadi itu maksud saya, sepatutnya lah, tapi kita masih ada peluang lagi. Jangan kata Ustaz, jangan cakap macam tu Ustaz, Ustaz macam sindir kami, jangan cakap macam tu kan. Ramai orang, saya tak bukan sindir, saya kata realiti yang telah kita lalui. Kita tengok para ulama dulu, bagaimana mereka jadi orang punya berbagai ilmu. Imam Syafi'i bukan dalam bidang agama je dia mahir, dalam berbagai-bagai bidang. Kenapa? Sebab mereka mula dengan Al-Quran. Bila Al-Quran berada dalam diri mereka, Allah akan berikan semua ilmu lain apa yang dikehendaki untuk mereka. Jangan khawatir. Wa man yattaqillaha, bukan. In tattaqullah, bukan juga. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Kemudian Allah Akbar. In tattaqullaha yaghfir lakum dzunubakum. Wa yu'allimukum wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan adalah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Okey? Macam mana jadi orang bertakwa? Mesti jadikan Al-Quran sebagai manual. Betul tak? Hudan lil muttaqin. Al-Baqarah kan? Al-Quran tu manual, panduan untuk menjadi orang yang bertakwa. So kamu kena kuasai Quran dulu. Amalkan Quran, jadi bertakwa. Kemudian Allah kata wa yu'allimukumullah. Dengan sebab itu Allah kekurniakan, Allah mengajar kamu ilmu-ilmu yang kamu perlukan untuk kehidupan dunia kamu. Tapi kita ambil yang ilmu keperluan dunia kita tinggal yang ini. Sebab tu kita lihat bermacam masalah hari ini. Kadang-kadang saya pernah jumpa ramai lah, minta maaf pengalaman. Doktor-doktor, pakar, sebagainya, kata Ustaz, kami tahulah Ustaz, kami tak ada ilmu agama, kami nak belajar, tapi masa Ustaz, komitmen kami yang kerja macam mana? Dia rasa macam tu, menyesal. Nak ngaji Quran, nak belajar balik. Dulu pernah belajar, tapi dah tak ingat, sibuk kerja. Kan? Kemudian nak ngaji, nak cari ustaz datang rumah saya, tak dapat ada kat rumah saya, on call ke kemari. Akhirnya ustaz pun paras tinggalkan saya. Sampai tahap tu, tapi ada kesedaran tu, alhamdulillah ada. Berapa ramai yang tak sedar, sibuk dengan dunia mereka. Jadi bila Allah pilih kita belajar, walaupun dengan siapa pun, belajar hadis, belajar Quran, belajar agama,
Tapi yang betul lah kan, yang benar, itu satu bukti Allah masih sayang kepada kita. Kalau terlalu banyak halangan untuk kita belajar, itu maknanya Allah dah tak sayang kita lah. Okay? Berhati-hati. Baik. Allah Ta'ala firman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kalau kita terjemahkan secara harfiah, sesungguhnya kami anzalnahu, telah menurunkan oleh kami akannya, iaitu Quran. Qur'anan sebagai satu bacaan. Sebagai satu bacaan. Okay? Dia panggil masdar mutlak, maf'ul mutlak. Dia masdar kepada qara'ah. Kami telah menurunkan Quran ini sebagai bacaan Arabian dalam bahasa Arab. Okay? Kenapa dalam bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, semoga kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Dan Allah tak nak apa yang dia bagi pada kita tu kita sia-siakan atau kita gunakan di tempat yang tak sepatutnya. Dan Allah kata, aku turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu yang bukan Arab maupun orang Arab itu sendiri perlu menggunakan akal yang aku berikan untuk memahaminya. Jadi orang Arab pun dia kena belajar juga Quran ni. Saya pernah tanya dengan sahabat saya kat Mukro dulu. Engkau Arab, kau nak kena belajar juga tafsir? Yalah, dia kata. Sebab Al-Quran bukan semata-mata bahasa, tapi dia ada hukum hakam, ada peraturan, dan macam-macam lagi. Yang itu kita tak akan faham kalau kita tak belajar. Jadi kena belajar. Ya? Jadi kadang-kadang ada kata untunglah ya di Arab ya, dia mesti pandai. Mana ada? Ya? Yang belajar dengan saya, orang Arab sendiri yang nak menghafal satu semester, satu juzuk Al-Quran pun punya kelang kabut, punya susah, tak ingat, kena marah. Arab dia ni. Dia Allah, sungguh-sungguh dia menghafal, tapi tak ingat. Dan kadang-kadang saya anggap bagi mereka lagi sukar, sebab ada perkataan-perkataan yang dalam perbualan mereka, yang sama dengan Quran, bila mereka bercakap, dia terikut bahasa perbualan dia. Dia terikut bahasa perbualan dia. Bahasa perbualan dia tu kan hampir-hampir sama. Jadi dia terikut. Dia baca tu ayat tu, macam dia bercakap dengan kita, dengan kawan dah. Ayat perkataan dia. Sukar mereka sebenarnya. Jadi Allah Maha Adil. Jangan kata tak fair lah. Kalau Quran dalam bahasa Melayu kan best. Mesti kita semua hebat belaka. Tak begitu. Kamu akan dapat manfaat daripada Al-Quran ini dalam apa bahasa Allah turunkan. Sebab Allah dah tetapkan Al-Quran itu bahasa Arab. Jika kamu gunakan prasarana nikmat Allah beri pada kamu, itu akal. Terbukti. Akal itu kita nak gunakan untuk benda lain yang kita dapat memperoleh apa yang kita nak. Tapi kalau kita betul nakkan Quran, memahami dia, kita masih lagi boleh gunakan akal ini. Baik. Segala-galanya telah dipermudahkannya, iaitu Allah SWT, agar kita dapat mengambil pelajaran dan pengajaran dari Al-Quran, walaupun kita bukan orang Arab, tidak bertutur bahasa Arab. Allah dah permudahkan. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun. Sebuah kitab, kitabun fussilat, yang telah dihurai, diperjelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Al-Quran ni setiap ayat menerangkan maksud ayat lain. Nurun ala nur. Subhanallah. Jadi kita tak akan jumpa satu buku yang saling menerangkan antara satu sama lain isi kandungannya. Dia mesti chapter dan kadang tak ada kaitan pun. Al-Quran ni tidak. Saya sebut Al-Quran ni, setiap huruf antara huruf dalam satu perkataan itu pun dia memberi maksud. Pilihan huruf, makhraj huruf, dia mempunyai maksud yang memberi kesan pada orang yang dapat memahaminya. Itu hebatnya Al-Quran. Kita boleh tulis puitis bahasa kita, tapi dia tak seperti Al-Quran. Al-Quran bukan bahasa puitis. Nak cakap macam mana, apa istilah pun tak boleh cakap, tapi dia lah mu'jizat. Kalam Allah. Sebab tu alif lam mim, orang Arab tak boleh buat satu perkataan bermula dengan huruf yang terputus-putus. Mereka tak ada seorang pun yang kata, Muhammad tak pandai dia baca alif lam mim. Mereka tak boleh nak mencabar Muhammad. Tak boleh mencabar. Yasin. Orang Arab tak pernah mencabar. Wahai Muhammad, apa kau cakap ni? Ya dengan sin saja. Tak pernah kita lihat. Mereka hanya mencabar tentang dakwah Muhammad. Kita ada Tuhan ramai, kau ada satu. Siapa lebih hebat? Kita dah mati, dah hancur. Kita boleh hidup balik ke? Tapi mereka tak pernah cabar Muhammad. Walaupun Al-Quran mencabar mereka. Apa ni Muhammad? Kau baca alif lam mim. Ini bahasa apa? Sebab dalam bahasa Arab, kataan mesti daripada urutan kataan yang memberi makna. Itu hebat tu.
Al-Quran yang Allah kekalkan untuk kita ni, kan? Sebuah kitab yang dijelaskan ayatnya satu persatu, iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Ya'lamun, orang yang ada, yang mahu mengambil pengetahuan, mahu memahaminya. Fi'il mudhari', dia present sekarang dan akan datang. Dia bukan lepas, ya, maknanya berterusan. Kamu terus mahu mengetahui, bukan belajar kejap dah habis sudah. Dia menunjukkan apa dia panggil? Berterusan. Belajar agama, belajar Quran bukan dalam tempoh masa 1 tahun, 2 tahun, 1 semester, 3 semester. Tak. Belajar Quran ni takkan habis. Allah gunakan ta'khirun fi'il mudhari'. Ya'lamun fi'il mudhari'. Yafqahun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni sekarang dan akan datang. Dia berterusan. Nah. Jadi kita tidak perlu memiliki kepandaian atau kebijaksanaan tahap yang tinggi untuk mempelajari Al-Quran. Sekarang ada ukuran IQ berapa dah kan? Ada ukuran dia kan? Jangan bimbang tentang perkara tersebut. Kalau dulu saya cakap tak apa, Ustaz, masa muda memang saya pandai. Sekarang ni dah macam ni. Dah full lah, Ustaz, penuh dah ni. No, dia tak perlu, dia tak ada kaitan dengan benda tu. Dia bukan tu. Kalau ilmu dunia ni memang dia kira IQ. Kita punya tahap ketinggian IQ kita diukur macam mana saya pun tak tahu. Tapi adalah dia punya kadar-kadar dia kan. Wallahu alam. Sebaliknya cukupkan dengan berusaha menggunakan akal punya Allah Ta'ala untuk mempelajari Al-Quran. Allah nak tengok kita gunakan nikmat itu, prasarana itu untuk belajar Quran. Kita belajar tu Allah bagi. Itu yang Allah nak. Kita belajar nak lulus peksa, kita belajar nak dapat CJ, kita belajar nak dapat kerja. Betul tak? Ending dia. Allah tak lihat ending. Allah lihat apa yang kita buat sekarang. Kamu guna tak akal aku untuk belajar Quran? Kamu sempat habis belajar ke tidak, itu bukan kerja kamu, itu kerja aku. Kalau kamu belajar, tak sempat belajar, tapi kamu mati, aku ambil kamu sebab sampai masa kamu dah. Aku bagi kamu kebaikan, ganjaran sepenuhnya seperti orang yang habis belajar. Tapi boleh kita dapat macam tu. Kita masuk universiti 2 bulan mati, lepas tu communication dia bagi kita syahadah. Apa dia panggil? Bachelor lah contohnya. Dia panggil 2 bulan belajar dekat Universiti Melaya, tapi kerana dia 2 bulan berada di Universiti Melaya, dia telah mati, kita kesian, kita bagi juga kat dia. Tak mungkin berlaku benda tu. Tak? Tapi kita boleh dapat pahala orang yang belajar Al-Quran semuanya. Walaupun kita tak boleh belajar. Bila Allah ambil kita ketika kita sedang belajar. So, cuba tanamkan cita-cita, ya Allah, biar aku mati ketika aku sedang menuntut agamamu, belajar agamamu. Jangan sampai waktu aku tengah lalai, kau cabut nyawa aku. Ingat tu, okey? Sebaliknya cukup dengan berusaha menggunakan akal kurnia Allah Ta'ala untuk belajar Al-Quran. Kita akan menjadi orang yang berakal, berilmu dan beriman di sisi Allah. Dia Ustaz, dia belajar kejap, dia tak habis, kena kita orang. Manusia tak akan terima, tapi Allah terima. Allah terima. Asal kita ada usaha. Kita jujur, kita berusaha, Allah akan bayar kita dengan usaha kita. Bukan hasil. Kita selalu stres kat dunia ni, betul apa? Sebab kita ikut kaedah tu. Kejayaan kita ukur daripada hasilnya. Betul tak? Sedangkan untuk capai hasil tu, dia ada berbagai faktor yang berbeza antara setiap orang. Ada faktor yang kita boleh kawal, ada faktor yang kita tak boleh kawal. Ada orang kaya tanpa usaha. Sebab dia anak Sultan Brunei. Anak Raja Qatar. Dia kaya. Ada orang dia kena berusaha sampai tua, baru jadi kaya. Hasil tu tak fair kan? Tapi yang si anak Sultan Brunei pun kata orang kaya, yang kawannya habis daripada kecil sampai tu orang kaya, tapi dia pun nak lelah, yang ni senang lenang. Ada orang naik pangkat sebab pandai kipas. Hasil dapat, natijah ada. Kan? Ada orang kerja amanah tak dapat. Stres. Kita stres sebab kita kerja natijah. Tapi kalau kita tidak, aku apa pun, aku berusaha. Aku pastikan usaha aku betul dan benar. Capai tak capai, aku tak kisah. Orang naik pangkat, naiklah. Aku nak buat apa yang aku yakin benar. Kita akan dapat sakinah daripada Allah. Itu cara Allah. Kita punya ukuran, kita ukuran Allah beza.
Allah tak pernah lihat natijah. Dia lihat usaha kita ke arah natijah itu. Natijah bukan matlamat. Dia usaha itu matlamatnya. Manusia, orang yang tidak beriman, orang barat, dia pilih daripada natijah. Hasil. Kalau kamu salesman, berapa sales kamu? Akhir tahun, berapa you capai? So, aku bagi bonus. Tapi kalau dia dah usaha tak dapat, tak mustahil, banyak berlaku. Dia dah usaha, tak dapat. Bahkan ada orang yang potong dia dengan cara yang tak betul. Tak fair kan? Memang tak fair. Tapi Allah akan bagi kamu. Dari usaha kamu. Kamu benar, jujur, kamu dapat yang baik. Kamu tak jujur, walaupun hasilnya hebat, di sisi Allah tidak ada apa-apa. Okay? Jadi biar kita jadi orang yang berilmu dan beriman di sisi Allah. Saya selalu sebut, kalau saya bincang dengan Tuan Haji Adi, saya sebut. Kita dah terlalu banyak ahli akademik. Ahli akademik ni orang yang diiktiraf oleh manusia. Dinobat sebagai orang berilmu. Dibagi syahadah, sijil, atau dibagi apa-apa hadiah Nobel sebagainya. Yang tak adanya ahli takwa yang tak ada. Sebab takwa itu adalah apa yang Allah kira di sisi dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Biasa dengar kan? Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Takwa ni hanya nilai Allah. Manusia dia tak tahu. Kamu takwa tak tahu, aku tak tahu. Aku tahu aku nak kau sel kau macam ni. I tak nak tengok you duduk pejabat. I nak you bawa balik hasil dia. You buat apa kat luar tu, you tipu ke apa, you tanggungjawab sendiri. Sebab aku nak natijah. Tapi Allah nak takwa. Kamu tak ada hasil pun tak apa. Tapi jangan menipu, jangan mencuri, jangan menzalimi orang. Kalau itu bosnya bankrupt syarikat. Macam mana bos macam ni? Mana boleh sekarang, mana boleh dapat. Kalau tak ada konan kiri, konan kanan. Kena bagi belanja minum, belanja makan. Kena bawa dapat projek. Baru ada masuk kan. Tapi ni ahli takwa, dia tak kira tu. Kalau saya seorang majikan yang bertakwa, saya tidak akan paksa pekerja saya bawa hasil. Tapi saya nak dia kerja dengan jujur, mencari keredaan Allah. Kerana hasil daripada Allah tu jauh lebih baik daripada hasil daripada usaha kita. Ini tadabbur. So sampai saat kita tak kisah. Kita tak kisah kehilangan dunia ni. Sebab kita ada Allah. Ya? Ma wajadal ladzina faqada Allah wa ma wajadal ladzina ma faqada allazina wajadallah. Ini satu kata-kata daripada seorang alim di Saudi. Dia kata ma wajada allazina faqadallah. Tidak ada apa yang diperolehi oleh orang yang kehilangan Allah. Dan tidak ada yang hilang daripada orang yang sudah memperolehi Allah. Dia ada Allah bersama dia, redha dengan dia. Walaupun dia tak ada apa-apa di dunia ni, tapi Allah redha dengan dia. Itu cukup hebat. Sampai ke tahap tu, kita kalau rasa itu nikmat, tak apalah, Allah ambil dunia ni. Orang yang paling Allah kasih, kata Nabi SAW, dia akan berjalan di atas muka bumi ini tanpa selipar, tanpa apa-apa. Allah cabut setiap nikmatnya kerana Allah nak bagi pada dia yang lebih baik daripada itu. Subhanallah. Kena yakin macam tu. Allah ambil semua daripada kita, tapi kita masih boleh redha dengan Allah. Itu satu yang cukup hebat. Tak payah jadi ahli tasawuf semua, tak payah. Kita faham Quran, kita akan dibawa kita ke situ. Akan dibawa kita ke arah itu, insya-Allah. Allah yang akan bawa, bukan kita sendiri. Allah yang akan bawa kita ke situ, insya-Allah. Jadi apa pun kita buat, kita cari ukurannya di sisi Allah. Aku buat ni, Allah nilai tak? Allah terima tak? Allah suka tak? Tapi kita jangan dapat ke situ. Kita apa yang bos kita suka, isteri kita suka, suami kita suka, anak-anak kita suka, kawan-kawan kita suka. Alah ustaz, seronok-seronok dengan kawan-kawan, dia pun suka macam ni. Bos saya nak macam ni. Anak-anak zaman sekarang ustaz, kita kena ikut cakap diorang nak macam ni. Kita tersangkut kat situ. Sepatutnya kita bukan itu ukuran kita. Tapi insya-Allah sikit-sikit Allah akan berikan kita petunjuk dia, insya-Allah. Baik, masuk pada muka surat 8. Yakinlah bahawa sesungguhnya usaha mentadabbur Al-Quran, usaha yang kita buat ni, usaha ini yang kita usaha, sa'yun. Okay? Ini usaha. Okay? Mentadabbur Al-Quran adalah sesuatu yang amat mudah. Yakinlah mudah. Kalau tuan-tuan kata tak mudah juga, bukan salah Quran, salah saya. Kalau kata tak faham lah ustaz cakap, okey, jangan tinggalkan Quran, tinggalkan saya. Jangan tinggalkan Quran, tinggalkan saya. Sebab Al-Quran tu amat mudah. Mungkin saya yang tak pandai nak menyampaikannya dengan cara yang mudah. Kalau nak tinggalkan saya, silakan. Jangan tinggal Quran.
Boleh faham tak? Masalah kita, bila kita rasa ustaz ni, aku tak faham dia, tinggal tu. Habis tak baca Quran dah. Sebab Allah, boleh jadi Allah tak tentukan hidayah kita bersama saya. Cari orang lain. Yang bersama Quran, jangan cari benda kau ni. Cari, ada bermacam, ada berbagai gaya orang. Ada ustaz yang mengajar begitu, ada ustaz yang mengajar begini. Tapi sama mana Al-Quran dan hadis benda yang betul, cari. Allah uji kita kat situ. Ada orang okey je, aku faham je. Kau faham tak faham pula? Aku tak boleh terima ustaz ni. Maknanya bukan ustaz tu salah. Kita tak dapat hidayah. Tak pula kalau kita tak boleh dengan ustaz tu, tinggalkan ustaz tu. Cari yang boleh terus membawa kita pada Quran dan hadis. Sebagai seorang ustaz pun jangan marah pada orang yang tinggalkan dia. Saya tak marah siapa yang tak ikut kelas saya. Dia ikut 2-3 kali, dia tak dia ikut. Sebab bukan milik saya bagi hidayah kat dia. Milik Allah. Okay? Cuma saya harap jangan dia tinggalkan kerja usaha belajar Al-Quran. Dia pergi juga belajar orang lain. Kalau dia dapat hidayah di tempat orang lain, saya gembira, saya bersyukur kepada Allah. Kalau dia tinggalkan saya dan tinggalkan Al-Quran, alangkah sedihnya kita. Dan alangkah ruginya dia. Okay? Al-Quran amat mudah. Yakinlah mudah. Ya? Kerana Al-Quran adalah sebuah kitab yang telah sedia dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Agar kita berupaya mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Itulah tadabbur. Okay? Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang diulang sebanyak 4 kali di dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana bizikri fahal min muddakir. Okay? Ada wa dan la. Dan la tu benar-benar, sungguh-sungguh. Ada qad lagi, sesungguhnya. Nak terjemah bahasa Melayu dia jadilah dan sesungguhnya. Tapi kalau terjemah secara harfiah, waw tu dan, la tu benar-benar, qad tu sungguh-sungguh. Ada 2 taukid kat sini. Alat yang digunakan untuk menegaskan suatu perkara itu, kerana kepentingan dia. Laqad. Kalau sebut waqad pun cukup dah. Atau wala yasarna pun boleh juga. Tapi Allah tak dua-dua. Menunjukkan betapa benda ni betul-betul serius aku nak cakap. Apa dia? Yassarna. Yassarna telah mempermudahkan oleh kami. Allah nak kata betul-betul aku dah mudahkan. Bukan sekadar mudah tapi tapi memang mudah dah. Sebab dia laqad. Kalau kata wa yassarna saja belum tentu benda itu betul-betul mudah. Tapi agak mudah untuk orang tertentu dan keadaan tertentu. Tapi dah masuk laqad. Laqad ni no, confirm Allah dah permudahkan. Tinggal kita yakin tak yakin, beriman ke tidak. Okay, kalau kita yakin pasti dapat. Apa yang Allah permudahkan? Al-Qur'ana. Al-Quran. 114 surah tu. Mushaf yang kita ada ni sekarang ni yang bermacam rupa dan ragam dia ni. Warna-warni dah sekarang ni. Quran pun dah macam TV color kan. HD pun ada kan. Tak tahu macam mana ya. Tapi bukan itu. Allah permudahkan untuk kita apa yang terkandung dalam Quran itu. Al-Quran. Kenapa? Untuk apa Allah permudahkan? Bizikri. Untuk kita ambil peringatan, iaitu pengajaran. Ya. Bila Allah, memang bukan bila, memang Allah dah mudahkan dah. Dia dah mudahkan. Tinggal kita yang tak ambil je. Kita tak ambil. Kalau kita ambil, pasti kita dapat. Betul lah Allah dah mudahkan. Tapi jangan memudah-mudahkan atau mempermudah-mudahkan Al-Quran itu. Okay? Fahal min muddakir, dan maka adakah siapa yang mau mengambil peringatan? Kenapa tak jawab mudzakir? Kenapa dal? Dakara. Kenapa tidak zakara? Tengok pilihan. Serius. Allah bagi tahu, okey, mudah. Tapi ingat untuk siapa? Untuk orang yang bersungguh-sungguh mahukan ambil. Dia ambil kata dal. Gunakan dal. Maknanya sama, tapi dia punya terjemahannya sama, tapi maksudnya berbeza. Kalau sekadar kau ambil begitu saja sambil lewa belajar, sekadar mengisi masa belajar Quran, kuliah subuh, pergi sementara tunggu nak sarapan kedai mamak kat channel dengan geng-geng surau. Okey. Kan? Maghrib dengan isyak, sementara nak tunggu solat isyak, balik dengan leceh pula. Duduk cari tiang mana-mana ustaz mengajar Quran. Bagus tak benda tu? Itu bukan mudzakir. Mudzakir dia menuntut kita untuk benar-benar berusaha untuk mengambil pengajaran. Serius macam mana kita belajar kat sekolah rendah dulu kan. Berapa subjek, 8 subjek, homework apa semua, ada buku kerja, ada buku tu, semua kita serius tak? Wow. Ini betul-betul serius belajar ni. Kan? Masuk universiti dengan assignment, dengan itu, dengan kajian, dengan itu, gini, betul tak? Tapi kita tak buat untuk agama kita macam tu. Bila kita buat macam tu untuk dunia kita dapat dunia. Sedangkan ke mana nak bawa dunia tu?
Kenapa kita tak buat itu untuk agama kita? Kenapa kita tak guna fikiran kita buat homework, buat kajian? Nanti kita buat exam. Boleh buat exam. Nah, baru kita tahu sejauh mana pencapaian kita. Tak payah, kita bukan nak capai sama kita nak Allah yang tahu. Buat je apa yang kita mampu kita buat. Tak payah buat exam, yang bimbang. Tapi itulah antara ukuran kita sekarang ni kan. Kalau tidak, belajar dengan ustaz. Satu masjid ada berapa ramai ustaz yang mengajar. Solat maghrib, solat subuh, duha, perdana, itu gini. Rajin jadi ahli masjid. Semua dia kenal semua ustaz. Tapi tanya apa dia dapat? Sebab bukan mudakir. Bukan mudakir. Kita begitu. Budaya agama ni belajar santai-santai. Kalau ustaz tu heavy sikit, ustaz, santai-santai ustaz. Ini belajar agama ustaz. Jangan serius sangat. Tapi kalau kita belajar ini dulu pensyarah kita garang, serius. Kalau tidak kerana dia, saya tidak akan jadi seperti ini. Saya tidak akan berjaya seperti ini. Terima kasih guruku. Yang begitu. Tapi bila ustaz ajak serius, ustaz ni dah lah panjang cakap, serius tak ada. Nama-nama lahirlah ustaz-ustaz kaki lawak, kaki nyanyi, selebriti. Sebab kita nak macam tu. Lepas tu kita marah, ustaz-ustaz tu dah. Dia wujudnya mereka kerana kehendak kita. Jadi minta maaf, kena serius, mudakir. Allah tukar huruf je, maknanya terjemahan kita sama, tapi tuntutan kalimat itu dalam Al-Quran itu berbeza. Cukup berbeza, tukar satu huruf je. Tak mungkin kita boleh buat macam tu. Tapi ini kalam Allah, subhanallah. Ini Al-Quran. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, ayat-ayat di dalam surah Al-Qamar, diulang sama 4 kali, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ulangan itu dia ada di punya fasa dia. Kenapa abang ulang selepas cerita ni ada? Nanti kita tak tahu lah bila sampai surah Qamar ni, surah ke-54. Kita bersurah yang pertama. Tapi tak apa, kita usaha dulu. Tapi kalau saya terangkan, setiap ayat tu dia akan penutup pada satu perkara yang Allah nak sampaikan kepada kita. Allah sebut satu perkara, kemudian Allah sebut walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Okey, kemudian datang ayat tu 18, 19, 20, 21, ayat 22 Allah ulang balik. Begitulah, itu kalau ada masa cuba tengok surah terjemahan, mungkin kita dapat dah. Tengok terjemahan. Apa cerita-cerita yang berkaitan dengan ditutup dengan ayat yang sama berulang ini. Kita mungkin boleh tengok dekat kitab terjemahan dan tafsir-tafsir yang ada kat kita, banyak macam mana kita boleh tengok insya-Allah. Okey. Jadi Ibn Katsir kata apa? Ayat-ayat dalam surah Qamar menjelaskan bahawa Allah Taala telah mempermudahkan lafaz dan perkataan Al-Quran. Lafaz dan perkataan dimudahkan kepada kita. Aduh, susah Ustaz. Saya berapa tahun belajar Fatihah tak lepas-lepas lagi. Ini takalluf. Ini kita saja membebankan diri kita. Allah tak suruh kita jadi orang Arab untuk baca Quran. Kalau Allah nak baca macam Arab, semua manusia ni kena jadi Arab. Jangan jadi Melayu, jangan jadi Cina, tidak. Jangan. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia terlalu sangat. Terlalu sangat. Dotnya, A-nya kena betul. Orang Arab pun ada ramai yang tak boleh sebut. Yang nak kata kita. Tapi sama mana dia tidak merosakkan Al-Quran itu. Bukan dengan sengaja, dengan niat yang tidak betul. Kita bacalah setakat kita mampu. Perbetulkan apa yang kita boleh betulkan. Baik. Allah dah permudahkan lafaz dan perkataan Quran serta makna dan maksudnya bagi mereka yang benar-benar mahu mempelajarinya. Kalau kamu tak nak belajar apa benda pun, kalau tak belajar, apa kamu dapat? Kita boleh belajar macam-macam benda. Hari ini manusia belajar macam-macam perkara. Komputer tu, sains, teknologi, macam-macam manusia buat. Sebab mereka nak belajar. Tapi mereka tak belajar Quran. Begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia umumnya dan kepada orang-orang yang beriman khususnya. Kerana Allah Azza wa Jalla sendiri menegaskan bahawa dia yang menjadi guru bagi mengajar Al-Quran kepada manusia, makhluk ciptaannya. Suka surah Ar-Rahman. Pasal apa? Sedap ayat dia, Ustaz. Berulang kali, ada ulang apa? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tak tahu maksud, tapi dia berulang-ulang, kenalah ustaz yang baca tu pula suara dia sedap. Tapi tak nak baca Quran, nak dengar je. Sedangkan Allah kata Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. 'Allamal Quran, dia yang mengajar Al-Quran.
Kita nak sanggup belajar dengan orang tapi tak belajar dengan Allah. Allamal Quran. Khalaqal insan. Dia telah mencipta manusia. Siapa yang belajar Quran? Manusia ke Allah? Manusia yang belajar. Tapi kenapa Allah letak manusia di belakang? Sepatutnya kalau buka Quran, Ar-Rahman khalaqal insan, 'allamal Quran. Allah yang Maha Pemurah, dia mencipta manusia dan dia mengajar manusia Al-Quran. Tapi kenapa Allah letak Quran dulu? Dia cerita tentang dia mengajar Quran dulu, baru cerita tentang manusia ini. Pelajarnya. Sebab itu pentingnya Al-Quran ini lebih daripada ciptaan manusia. Al-Quran ini jauh lebih penting, lebih tinggi, lebih mulia daripada kita. Jadi manusia yang hebat di atas muka bumi ini. Tidak ada nilai kita sebagai manusia jika kita tidak bersama Al-Quran. Siapa pun kita. Orang kata kita hebat, manusia yang paling hebat, paling genius, paling bijak, macam-macam anugerah dunia kita sapu semuanya. InsyaAllah kamu tidak ada apa-apa jika kamu tidak ada Quran pada diri kamu. Ini Allah dahulukan tentang bagaimana dia mengajar Quran. Dan satu kemuliaan yang besar, kita belajar daripada Allah. So, jadi kalau tak faham dengan saya, cari ustaz lain. Sehingga Allah mengajar kita. Jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Quran. Sebab Allah yang mengajar. Okay, boleh? Boleh setakat ni? Okay, yang hitam tu. Adakah kita masih mempunyai alasan untuk tidak mentadabbur Al-Quran? Saya bukan ahli tafsir, tak pandai bahasa Arab, saya dah tua, saya sibuk, saya banyak komitmen, saya banyak itu. Buanglah semua alasan tu. Ya, kita perlu bersama Al-Quran, insya-Allah, dan kita boleh. Ada apa soalan? Masa dah habis. Bismillah. Okay, kalau tak ada kita tutup dengan tasbih Quran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.